Jangan dekat. Tapi saya nak lalu je. Tipu. Awak nak rompak saya. Mana ada? Nakak yang pegang pisau tu. Mbak duit. Ada beberapa event yang buatkan seseorang tu trauma dengan environment sekeliling. Boleh jadi putus cinta, fail exam, tapi ada juga trauma datang daripada diragut. Dari Malaysian Stats 2019, dalam 16,000 jenayah kekerasan, 59% adalah jenayah samun, dan dalam 66,000 jenayah harta benda, 46% adalah curi kenderaan. Bermakna majoriti kes jenayah hari ini ada kaitan dengan automotif. Hampir 80% kes ragut ataupun samun take place dekat kawasan berkaitan jalan raya. Hari ini kita nak tengok taktik and modus operandi yang tak ramai orang tahu dekat Malaysia, dan kita nak tengok apa yang boleh kita buat untuk minimize risk to ourselves. Macam mana dekat Shopee, dia ni duduk dekat top 3 dalam kategori air freshener. Sebab perfume creator ni dikekalkan haruman yang wangi sepanjang masa, tak kira masa baru buka ataupun pada titisan terakhir. And kotak yang ada level window untuk kita aware ada lagi ke tak liquid perfume ni. Kenapa pakai kotak? Sebab kotak menjaga perfume dari terkena direct matahari, mengekalkan note bawaan walaupun kereta diterik tengah hari. Paling best, mampu bertahan hingga bulan kedua dengan satu tonggengan seminggu. Perfume apa? Perfume apa? Semua yang tengok channel ni kenal nama dia. Arilavia Air Freshener. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Topik kali ni kita berkait dengan suspek atau nama penyamun atau nama peragut. Tapi macam tak sedap pula nama-nama ni. Jadi saya tukar nama lain lah. Kita panggil Farid. Salah satu cara yang dilakukan oleh penyamun ataupun Farid, kita panggil tunjuk henti samun. I'll explain. Situasi ini melibatkan sebuah motor yang ditunggang dua orang Farid, and Farid akan randomly buat isyarat tunjuk dekat either tayar kiri ataupun tayar kanan, indicating something wrong with our tire. All this untuk convince us to stop. Itu kalau bisnes model Farid ni kecil-kecilan, dua orang. Kalau bisnes besar-besaran, dia akan lebih daripada satu motor, dua motor ke atas dengan dua Farid per satu motor. Kalau first encounter kita still tak berhenti, that's when motor dua and seterusnya akan notice kita and tunjuk tayar. When first motor datang, normally kita tak convince, tapi most people akan track dengan second bite. Sebab psychologically, second bite calling bermaksud yang there is a really wrong thing happen with our car, walaupun pukul 3 pagi. And once kita stop and buka saja pintu, risk will become 50-50. Sama ada tayar is actually problematic ataupun tidak. Makin jauh kita dengan pintu kereta, makin vulnerable kita dengan menjadi mangsa Farid. Masa tu 1001 perkara Farid boleh buat. Ambil kita, ataupun ambil barang dekat dalam kereta, ataupun ambil kereta. Itu semua atas kreativiti Farid. So, how to prevent that? As long as kereta boleh bergerak, hanya berhenti di tempat yang terbuka. Petrol pump, kawasan cerah, kawasan ramai orang. Masa tu baru turun and check tayar kita. At least tempat macam petrol pump ada CCTV and lebih selamat. Macam first situasi ni, dia akan relate dengan every modus operandi yang saya nak tunjuk next. Persamaan dia adalah Farid akan make sure untuk approach kita pada event di mana kita vulnerable ataupun kita panggil sesi suai kenal lah. First situation tadi, after kita keluar kereta, itu time Farid dia akan buat sesi suai kenal. Sebab tu next ni kita panggil ragut stesen minyak. Why stesen minyak? Sebab time refueling adalah time paling common untuk kita get away daripada kereta, leaving car unlocked ataupun enjin masih lagi hidup. Farid jumpa peluang untuk suai kenal. Any chances he get, Farid dia akan dapat creativity untuk sama ada meminjam barang yang kita ada di dalam kereta kita ataupun pinjam kereta kita terus tanpa pengetahuan kita. Dari Aviva.com, stated yang 15.57% akan tinggal kereta tidak berkunci untuk durasi yang pendek. Dan bila lokasi tersebut adalah stesen minyak, persentage tersebut naik 24% lagi, menjadikan tempat yang ideal untuk
bersuai kenal. Kita go to other situation and nama pun ekstrim ni, rempuh kereta dan ragut. Ini modus operandi yang direkodkan di mana seorang Farid berumur 30-an meragut mangsanya di Kawan Batu 9 Ceras in span of 3 months. Latest event ni dia tak melibatkan kereta. Apa yang Farid buat? Farid guna motor, rempuh baby stroller, buat si ibu terkejut, and terlahirlah sesi suai kenal untuk Farid ragut ataupun pinjam handbag ibu secara paksa. And this time, bulan ketiga bekerja, masa probation tu dia dah nak habis kan. Kebetulan pula public people sekeliling masa tu ramai, and Farid diragut kembali oleh orang ramai on the spot. For this particular case, baby tu tercampak dekat tepi jalan, tapi baby tu tak ada cedera teruk. Mak baby pun selamat. To those people walking on side road, lelaki ataupun perempuan ataupun muda ataupun tua atau hampir tua, bila terpaksa juga untuk kita berjalan roadside, make sure untuk letakkan valuable kita di sebelah opposite daripada jalan. Nasihat yang sama dengan orang lain, tapi saya sebut lagi, okay? Kenapa orang nak ragut kita? Belah Farid dia banyak sebab, tapi kita, kenapa particularly kita? Sebab money. Kat mana tempat banyak duit? Pastinya tempat lahir duit. Bank. Inilah next place yang kita panggil ragut keluar bank. Modus operandi is clearly on their name. Ada satu kes dulu nama dia Nasha, driving Nazaria dengan seorang lagi on passenger side. Once keluar bank, move on and stop at first traffic light tanpa disedar yang seorang Farid mengikuti daripada belakang. Farid nge-spy, pecahkan cermin, grab bag yang dia keluarkan duit tu, and bye bye Farid. Another case is famous Wan Maimunah. Bunyi macam serius, tapi benda ni memang boleh jadi. That's why government dia buat cerita tu. Masih lagi Farid yang mencari masa untuk sesi suai kenal adalah ragut tepi kawasan awam ataupun parking. This could happen kalau kita alone ataupun less people around. Nature of parking area, open space with enclosed surrounding, and bila digabungkan pula dengan kawasan kurang orang, conclusion dia adalah mengundang. Itu belum masuk kereta lagi, just jalan saja kita dah boleh di-approach Farid. Once kita masuk kereta, straight away lock kunci. Sebab ada cases mangsa masuk kereta tanpa terus dikunci, resulting of being robbed. Tu kalau dia ambil barang kau. Kalau dia ambil kau, And lastly would be ragut semasa melintas jalan. Benda yang sama juga, tapi ini antara kes yang paling kerap berlaku di Malaysia. Walaupun open space, jalan adalah tempat yang bebas untuk motor go as fast as possible if they want to. Masa itulah Farid ada all of the power. Rahimah lintas jalan, Farid lalu, tangan kiri grab tas tangan kau, tangan kanan dia pulas throttle. Bye-bye. The one recorded untuk this particular case, ada satu time untuk make sure yang mangsa tak melawan balik, peragut tu dia taser dulu mangsa, ambil handbag, ciao. Gila. So what should we do? Be alert dengan kenderaan yang nak melintas. Tengok dulu apa yang nak lalu. Sebab ada pejalan kaki yang tak tahu pun berkenaan rules atas jalan. Sebab bukan semua ambil lesen kan. After kita dah scan jalan tu, baru lintas jalan. Kalau kita tahu, kita ingatkan orang lain sama, okay? Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe kan, terlepas pula video lain nanti. Beli Relavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Masuk buatbincang.com. Jumpa lagi lepas ni. Bye.